السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita menyambung pembacaan kitab beliau. Kita sampai pada bab yang kedua, Al-Babus Sani fi fadilati la ilaha illallah. Ya, bab yang kedua pada menyatakan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahui olehmu bahawasanya tiada yang maujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya untuk supaya kita mengetahui akan hakikat kalimah ini. La ilaha illallah. Ya, kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimah yang dikenali sebagai kalimah tauhid atau kalimah tayyibah, ya, atau dalam bidang zikir, kalimah la ilaha illallah ini diistilahkan sebagai kalimah tahlil, ya. Dan kalimah la ilaha illallah ini juga dikenali sebagai kalimah nafi isbat, ya, kerana ia mengandungi pengertian nafi dan pengertian isbat, ya. Yang dimaksudkan nafi iaitu menafikan kewujudan
Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Menafikan kewujudan Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kalimah isbat, iaitu kalimah illallah, itu mengisbatkan kewujudan hanya semata-mata zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu ertinya yang dinyatakan di sini, maka ketahui olehmu bahawasanya tiada yang maujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Ya? Mafhum, maksud daripada kalimah ini menuntut kita supaya menafikan kewujudan Tuhan yang selain Allah. Jadi dalam perkara wujud ini, wujud terbahagi kepada 3. Yang pertama, wajibul wujud. Yang kedua, mumkinul wujud. Dan yang ketiga, mumtani'ul wujud. Apa yang dimaksudkan dengan wajibul wujud? Maksudnya, kewujudannya yang wajib ada. Ya? Kewujudan yang wajib. Dan itu dinisbatkan kepada Hazrat Zat Allah Subhanahu Wa Taala, Zat wajibul wujud. Ya? Dalam erti kata lain, Zat Allah Subhanahu Wa Taala wajib ada. Ya? Dan yang kedua iaitu mumkinul wujud. Mumkinul wujud artinya kewujudan yang mungkin ada. Sama ada ke tak ada ke, itu tidak akan memberi kesan apa-apa. Ya? Dalam erti kata lain, mumkinul wujud ini kewujudan yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan wujud dengan sendirinya. Dan yang ketiga iaitu mumtani'ul wujud. Yang mana kewujudannya tidak boleh ada. Sebagai contohnya, adanya Tuhan yang selain Allah. Jadi, dengan kalimah ini mengisbatkan bahawa hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan menafikan segala kewujudan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Fakihani bahawasanya meninggalkan menyebut akan dia tatkala masuk kepada tempat kediamannya menafikan papanya. Ya, dalam kata-kata ini, kata Fakihani bahawasanya meninggalkan menyebut akan dia. Di sini mungkin tertinggal satu kalimah itu, bahawasanya tiada meninggalkan menyebut akan dia tatkala masuk kepada tempat kediamannya menafikan papanya. Ini apabila kita nak masuk rumah tu, jikalau kita sentiasa melazimkan, kita tak tinggal mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika masuk rumah, ya, insya-Allah ya, kita tidak akan mengalami kepapaan dalam kehidupan. Telah datang warid bahawasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimad akan dia, nescaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar. Kata mereka itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, maka sabdanya diampunkan baginya, bagi ahlinya dan bagi jirannya. Ya, meriwayatkan dia Bukhari. Ya. Maksud daripada kalimah ni apa? Telah warid datang daripada keterangan hadis bahawasanya barang siapa berkata kalimah la ilaha illallah ini dengan dimadkan akan dia. Ini kita menyebut la ilaha illallah ni dengan dimadkan. Apa yang maksudkan dimadkan? Ya? Ya, kalau kita perhatikan pada kalimah la tu adalah kalimat yang mengandungi apa? Huruf lam dan alif. Ya? Alif tu adalah huruf mad. Ya? Kalau dalam hukum tajwid, kalau mad tu kita baca dengan keadaan berapa harkat? 2 harkat lah kan? Ya. Kalau bacaan qasar mana 1 harkat, ya, tanpa dipanjangkan. Tapi apabila ada mad, ada huruf mad,
ataupun apabila berlaku hukum mad, maka bacaan tu perlulah dipanjangkan. Ya. Dan la ni, lam alif ni adalah mad apa? Mad asli. Ya. Mad asli. Mad asli ataupun mad tabi'i. Ya. Jadi apabila kalimah la ni yang mengandungi huruf mad ini dibaca dengan keadaan berapa harakat? 2 harakat. Ya. Tapi apabila dia bertemu dengan huruf hamzah, ya, kalau dalam satu kalimah yang sama, jadi itu adalah mad wajib muttasil. Ya. Tapi keadaan dalam kalimah ini dia dalam kalimah yang berbeza, ya. La satu kalimah, ilaha adalah kalimah yang kedua, ya. Jadi huruf mad itu, ya, bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Jadi ini adalah hukum mad jaiz munfasil, ya. Jadi apabila berlaku hukum mad jaiz munfasil ini, maka bacaannya boleh 2 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat, ya. Maka di sinilah yang dimaksudkan yang perlu dimadkan, maknanya dipanjangkan. Jangan baca la ilaha illallah. Maksudnya la tu dibaca dengan keadaan kasar tanpa mad, maka dia akan membawa makna yang lain. Ya. Lam ni kalau dia baris atas, kalau tak dipanjangkan, dia akan membawa makna takkid, maknanya makna sesungguhnya, macam laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu. Jadi lam apabila dia baris atas tu, kalau tak dibaca panjang, kalau tak dibaca la, maka kita baca la macam tu saja, la ilaha. Ya. Jadi dia membawa makna apa? Sesungguhnya Tuhan selain Allah. Kan dah makna lain tu. Nampak? Jadi sebab itu disuruh supaya dipanjangkan, dimadkan lam alif tu. Kalau tak dimadkan, dia akan membawa makna takkid, membawa makna sesungguhnya ada Tuhan pula selain Allah. Nampak? Sebab tu kalau nak beratid ke, berzikir ke, kalau dah syok sangat ke apa ke, berhati juga, jaga mad, ya. Jangan sampai baca dalam keadaan kasar. Okay. Jadi mad dalam kalimah la ilaha illallah ni nak baca berapa harakat? Bacalah 2 harakat sekurang-kurangnya, ya. Atau nak dipanjangkan 4 harakat atau 5 harakat, ya. La ilaha illallah. Ya. Atau 5 harakat, panjang sikit lagi. La ilaha illallah. Ya. Boleh kita sebut sama-sama, boleh tak? Boleh? Kita sebut. La ilaha illallah. Ya. Lagi sekali. Kita baca dengan 4 harakat. La ilaha illallah. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dibaca dalam keadaan mad, bahwasanya barang siapa berkata la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, dan dimadkan, dimad akan dia, ini dipanjangkan bacaan mad dalam kalimah tu, ya, nescaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar. Allah. Kata mereka itu, yakni para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, jadi kalau seseorang tu dia tidak melakukan, tak pernah melakukan dosa besar, ada dosa kecil je, macam mana? Dosa kecil itu insya-Allah lah Allah Taala akan ampunkanlah, ya. Tapi kalau tak ada dosa besar, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan bagi ahlinya. Ini kalau ada ahli keluarganya yang melakukan dosa-dosa besar, insya-Allah nescaya akan diampunkan baginya. Dan bagi jirannya, yakni kalau ada jiran-jiran tetangganya, ya, yang ada melakukan dosa-dosa besar, insya-Allah dengan keberkatan seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan dimadkan bacaannya,
insya-Allah nescaya 4,000 dosa daripada dosa besar akan Allah Taala ampunkan. Ya, meriwayatkan dia oleh Bukhari. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tadfa'u an qailiha 99 baban minal bala'i adnahumul ham. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, yakni kalimah la ilaha illallah itu tadfa'u, akan dapat menolak an qailiha, daripada orang yang mengucapkannya, orang yang mengatakannya, ini orang yang berkata kalimah tersebut, ya, Allah Taala akan menolak daripadanya 99 baban minal bala. Allah Taala akan menolak daripada orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu 99 daripada pintu bala. Adnahum alham, sekurang-kurang daripada bala itu adalah duka cita. Ya, kalau kita selalu duka cita, bimbang, ya, sedih, ya, maka perbanyakkanlah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya, apatah lagi kalau orang yang sedang ditimpa bala, ya, ditimpa musibah, ya, macam dalam keadaan kita hari ini ditimpa musibah, wabak, penyakit, ya, maka hendaklah kita sama-sama memperbanyakkan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan segala dosa-dosa kita. Ya, mungkin asbab dosa-dosa yang dilakukan, maka Allah Taala uji kita dengan dugaan tersebarnya penyakit wabak ini. Maka dengan kita memperbanyakkan mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini, ya, la ilaha illallah ini dengan dimatkan bacaannya, ya, dengan kita memperbanyakkan bacaannya, insya-Allah Allah Taala akan, ya, menghindarkan segala kedukacitaan, ya, bala, musibah, ya, wabak, penyakit dan sebagainya. Kata Fakhrul Razi, sungguhnya disebut akan kalimah ini di dalam Al-Quran pada 37 tempat. Ini kalimah la ilaha illallah ini ada disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya di dalam Al-Quran pada 37 tempat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, datang ia pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh purnama. Ini akan bersinar, ya, bercahaya wajahnya pada hari kiamat nanti, ya, disebabkan amalannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, 100 kali, ya. Sebaik-baiknya kita lakukan istiqamah lah, jangan sekali, ya, jangan sekali satu malam je disebut 100 kali mengharapkan ganjaran, ya, bercahaya penuh bulan purnama di akhirat nanti. Jadikan ia sebagai satu amalan yang istiqamah, ya, mana setiap malam kita sebut, ya, atau setiap hari, ya, ataupun lebih pun tak apa, ya, bukan kata kena 100 kali saja, ya, memperbanyakkan ucapkan kalimah la ilaha illallah ini lagi bagus, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih afdal zikir itu, ya, apakah zikir yang paling afdal? Itu yang selalu Tok Khatib sebut atas mimbar, ya. Wala zikrullahi akbar, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah,
Dan yang terlebih afdal doa itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah dinamakan sebagai doa. Ya. Dan sebab dinamakan alhamdulillah itu sebagai doa, kata Nabi SAW, yang terlebih afdal daripada doa itu adalah kita menyebut alhamdulillah. Yakni kita nak mendahulukan doa kita, permohonan kita, ya, munajat kita di hadapan Allah, ya, permohonan kita di hadapan Allah, kita dahulukan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab dinamakan alhamdulillah itu doa, kerana bahawasanya orang yang memuji akan Allah, memuji ia kerana syukur atas nikmat. Ya. Maksudnya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala tu kerana apa? Kerana kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan ke atas kita. Dan la in syakartum la azidannakum, dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi, ya. Dan sungguhnya jika syukur kamu, nescaya aku tambah akan kamu, ya. Dan syukur atas nikmat itu menuntut tambah, ya. Menuntut pertambahan kurnia, limpahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Sabda Nabi SAW menghikayatkan baginda akan hadis qudsi. Ini hadis qudsi maksudnya apa? Dinisbatkan, ya, mafhum perkataan kalam ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan lafaz daripada baginda Nabi SAW. La ilaha illallah kalami wa ana huwa. Ini Allah Taala berfirman, la ilaha illallah itu kalamku dan aku ia. Man qalaha dakhala hisni, barang siapa yang mengucapkannya, yakni berkata akan dia, masuk ia di dalam kotaku. Hisni, yakni dalam kotaku, bentengku, pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk di dalam kotaku, dalam bentengku, amina min iqabi, sentosa ia daripada siksaku, ini terpelihara ia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hikayat dan citera daripada Abdul Wahid bin Zaid, bahawasanya berkata ia, adalah aku pada perahu, maka dicampak akan kami oleh angin ke pulau. Maka keluar kami ke pulau itu, maka kami lihat seorang lelaki menyembah berhala. Maka kami kata baginya, engkau sembah berhala, dan ada pada kami orang yang tahu perbuat seumpamanya. Maka berkata ia, siapa yang kamu sembah? Maka kata kami, baginya kami sembah akan Tuhan yang pada langit itu arasnya dan pada bumi itu penghamparannya, ya, penghamparnya, dan pada laut itu jalannya. Dan berkata ia, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia? Kata kami, telah membangkit ia kepada kami akan Rasul. Berkata ia, apa diperbuat dengan Rasul? Kata kami, telah diqabaz, yakni diambil akan dia oleh milik kepadanya. Berkata ia, adakah tinggal pada kamu daripada alamatnya suatu? Kata kami, bahkan, iaitu Kitabul Malik. Kata ia, adakah pada kamu suatu? Maka kami baca atasnya surah Ar-Rahman. Maka sentiasa lelaki itu menangis hingga habis surah itu. Kemudian berkata ia, tiadalah sayogianya bahawa dimaksiatkan akan empunya kalam ini. Kemudian kami lentangkan atasnya akan Islam, maka Islam ia.
dan kami bawa akan dia serta kami di dalam perahu. Maka tatkala kelam malam dan sembahyang kami akan isyak, mengambil kaminya akan tempat tidur kami. Maka berkata ia bagi kami, adakah Tuhan yang kamu tunjuk akan daku atasnya? Tidur ia? Kata kami, tetapi ia yang hidup, yang berdiri dengan sendiri, tiada tidur ia. Katanya, sejahat-jahat hamba itu, kamu tidur kamu dan Tuhan kamu tiada tidur. Dan tatkala sampai kami ke darat, kami himpun baginya sesuatu di dalam darahim, ini dirham, duit. Ya. Maka katanya, apa ini? Kata kami, bekal atas diri kamu. Katanya, kamu tunjuk akan daku jalan yang tiada aku lihat, akan kamu menjalani akan dia. Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya, maka tiada ia sia-sia akan daku. Maka adakah ia mensia-sia akan daku sekarang, kemudian daripada aku sembah akan dia? Maka tatkala kemudian daripada 3 hari, adalah lelaki itu dalam nazak hendak mati. Maka aku datang kepadanya dan aku kata baginya, adakah bagi kamu hajat? Maka katanya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan daku daripada pulau. Dan tidur aku di sisinya. Maka melihat aku di dalam tidurku akan satu jariah daripada anak bidadari di dalam raudah yang hijau. Raudah artinya taman. Dan berkata ia, segerakan olehmu dengan dia. Sungguhnya telah panjanglah rinduku kepadanya. Ini kata bidadari itu, anak bidadari. Maka jagaku daripada tidur dan senya telah mati ia, maka aku tanamkan dia. Dan tidur aku pada demikian malam itu, maka aku lihat akan dia di dalam tidurku, dan di atas kepalanya mahkota, dan antara dua tangannya hurul ain, anak bidadari. Padahal membaca ia, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Artinya, dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli syurga daripada tiap-tiap pintu. Padahal berkata mereka itu bagi ahli syurga, sejahtera atas kamu dengan sebab sabar kamu. Maka sebaik-baik kesudahan kampung itu syurga. Surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Ya, ini sebuah hikayat, ya, yang dinukilkan daripada Abdul Wahid bin Zaid, ya, tentang seorang lelaki yang asalnya dia menyembah berhala, ya, di sebuah pulau. Ya. Ketika mana Abdul Wahid bin Zaid ni menaiki perahu, ya, disebabkan angin ribut taufan gamaknya, sampai menolak perahu tersebut sampai ke sebuah pulau. Ya. Dan dia bertemu lelaki yang sedang menyembah berhala, maka, ya, dipendekkan ceritanya, didakwahnya, ya, tentang Islam, ya, dan dibawanya bersama-sama. Jadi dia dapat melihat bagaimana segala amal-amal Islam dalam sehari semalam, ya, yang dilakukan oleh Abdul Wahid bin Zaid ni. Maka akhirnya, ya, ketika hendak berpisah, dia diberikan bekal duit, ya, dan akhirnya Abdul Wahid bin Zaid mendapati dia dalam keadaan nazak, ya, hendak meninggal dunia. Ini selepas beberapa hari mereka berpisah tu, dia mendapati, ya, dia dapat tahu lelaki tersebut dalam keadaan nazak, ya. Jadi dia pun sempat bertanya apakah hajat yang ingin ditunaikan, ya.
Maka dia berkata telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan. Ini Tuhan dah menunaikan segala hajat-hajatnya, ya, nak keluar daripada pulau tersebut, ya, dengan datangnya Abdul Wahid bin Zaid ke pulau tersebut, dia pun dapat keluar daripada pulau itu, ya. Dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan olehmu akan zakat badan kamu. Ya, zakat badan kita perlu ditunaikan juga. Bagaimana nak menunaikan zakat badan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan biqauli la ilaha illallah, dengan sebab berkata la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islam kamu, ya, maka ucapkanlah la ilaha illallah sebagai menunaikan zakat, ya, ke atas badan. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah, keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau baginya, dua sayap putih keduanya, ditakhtakan keduanya dengan mutiara dan yakut, naik ia kepada langit, maka didengar baginya dengung di bawah arash seperti dengung ibu madu. Maka dikatakan baginya, diam olehmu. Maka katanya, tiada hingga diampunkan bagi taulanku. Ini orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah itu, ya. Taulan dia. Orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah tu, apabila disebut kalimah la ilaha illallah tu, ya, kata Nabi SAW, ya, keluar satu burung hijau daripadanya, daripada sebutan kalimah la ilaha illallah itu, yang bersayap putih, ditakhtakan dengan mutiara dan yakut, naik ke langit, ya, sehingga ke bawah arash. Bagi laluan untuk azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Baik, tadi daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata la ilaha illallah, keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau, baginya dua sayap putih, keduanya ditakhtakan keduanya dengan mutiara dan yakut. Naik ia kepada langit, maka didengar baginya dengung di bawah arash seperti dengung ibu madu. Maka dikatakan baginya, diam olehmu. Maka katanya, tiada hingga diampunkan bagi taulanku. Maka diampun bagi yang berkatanya. Kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah meminta ampun ia bagi taulannya hingga hari kiamat. Maka apabila adalah pada hari kiamat, datang demikian burung itu menolong dan menunjuk akan taulannya kepada syurga. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu kita imani. Perkara-perkara macam ni, perkara-perkara yang gaib ni kita tak nampak. Sebut la ilaha illallah nampak. Ada nampak keluar burung hijau tak? Keluar daripada mulut. Tak nampak kan? Kalau nampak tu hebat tu, kasyaf dia tu, tinggi. Ya. Jadi kita tak nampak perkara-perkara ni sebab ini adalah perkara-perkara iman, keimanan yang perlu kita percaya. Bukan nak kata kena tengok, bukan nak kata kena nampak. Tak semestinya, ya. Tak nampak pun tak apa. Yang penting kita percaya, beriman. Beriman artinya percaya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman, percaya dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dituntut daripada keterangan hadis ini, ya. Sebab apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, apa yang ada dalam ciptaan-ciptaan Allah Taala ni, ada benda yang kita nampak, ada benda yang kita tak nampak pun, ya. Contohnya macam COVID-19 ni, kita ada nampak rupa, tak sampai hari ni tak tahu macam mana rupanya COVID-19 ni pun, ya. Tetapi mencemaskan habis seluruh dunia, ya, nampak, ya. Boleh keadaan jadi sampai begitu sekali, ya. Jadi apabila perkara-perkara keimanan ni, ya, contohnya keluar burung hijau daripada mulut orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah ni, ya, bersayap naik sampai ke arash, berdengung dia mengucapkan tasbih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arash tu, ya, sehingga disuruh diam, tak boleh diam dia, sehingga selagi mana tak diampunkan orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah tu, ya, dianggap sebagai taulannya. Kerana daripada situlah terbitnya keluar burung tersebut, ya, yang akan meminta ampun baginya sehingga ke hari kiamat, ya. Jadi perkara-perkara ini perlu kita imani, percaya, yakini, ya. Walaupun hadis ni mungkin dhaif sekalipun, tapi dia bukanlah hadis yang palsu, ya. Hadis yang dhaif boleh untuk tujuan beramal. Dan kerana itu dalam kitab ini banyak dinyatakan tentang fadilat, ini kelebihan. Kerana fadilat ni dia lebih memberi takluk perhubungan dengan perkara iman, ya. Apabila kita mengetahui tentang kelebihan-kelebihan sesuatu, maka ia mendorong hati kita untuk mempercayainya. Dia akan membentuk keimanan, kepercayaan kita kepada sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala sadaqa 'abdi anallahu ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin", tiada daripada seorang hamba, yaqulu, yang mengucapkan, yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, sadaqa abdi, benarlah hambaku, anallah, akulah Allah, ushhidukum ya malaikati, aku mensaksi akan kamu hai malaikatku, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampunkan baginya, telah ampunkan baginya, ma taqaddama min dzambihi, apa baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan barang yang telah terkemudiannya. Ini dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang, ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa berkata la ilaha illallah khalisan, dengan keadaan suci, khalis, ya, mukhlisan, ini suci, khalis tu daripada syirik dan nifak, lagi ikhlas, mukhlisan bagi Allah, yakni suci daripada umpama riak dan ujub. Ini mengucapkan kalimah la ilaha illallah tu suci daripada kesyirikan, kenifakan, ya, dan segala penyakit-penyakit hati, riak dan ujub, bukan nak menunjuk-nunjuk, nak memperdengar atau merasa takjub dengan diri, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Dakhalal jannah, yakni kalau diucapkan dengan keadaan ikhlas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu 'an dhanbin wahidin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah, yakni daripada kecil, ya, kalimah yang mula-mula dituturkan oleh lidahnya, kalimah la ilaha illallah, dan akhir kalamnya ketika maut, ya, ketika nak mati dalam keadaan nazak tu dia dapat mengucapkan la ilaha illallah, dan mengerja ia 1000 kejahatan sekalipun, yakni meskipun hidupnya bergelumang dengan kejahatan, dosa, maksiat, yakni daripada dosa kecil, jika hidup ia 1000 tahun sekalipun, ya, kalau dosa-dosa besar kena bertaubatlah, ya, kalau dosa-dosa kecil jika ia hidup 1000 tahun sekalipun, semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyoalnya, tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa jua pun. Maka sayugianya bahawa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata-kata, yakni anak-anak kita, ya, atau cucu-cucu kita, bila baru dah tumbuh gigi, ya, lidah tu baru nak bercakap, ya, kita ajar dia kalimah la ilaha illallah, ya, ajar dia kalimah la ilaha illallah. Mungkin budak-budak ni dia nak sebut kalimah Allah tu susah sikit, tergeliat lidah dia, ya, Allah, Allah, dia tak apa, kita ajar dia Allah, ya, sebut la tu panjang mat dia, ajarkan kanak-kanak tu daripada kecil, ya, supaya ianya akan menjadi kebiasaannya mengucapkan kalimah tersebut di dalam hati. Dan lagi riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftahu ala sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah wa akhir kalamihim la ilaha illallah, faman kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah summa 'asha alfa sanatin ma su'ila 'an dhanbin wahidin. Artinya, iftahu ala sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah, buka olehmu atas segala kanak-kanak kamu, yakni hendaklah ada awal kalam yang diajarkan kepada mereka itu dengan kalimah la ilaha illallah, dan akhir kalam mereka itu la ilaha illallah.
Maka barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, kemudian hidup ia 1000 tahun, tiada ditanya akan dia daripada sesuatu dosa jua pun, yakni daripada dosa kecil. Dan setengah riwayat, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga ia, yakni beserta orang yang dahulu-dahulu masuk. Dan sabda Nabi SAW telah mengkhabarkan dariku Jibril alaihi salam bahwasanya la ilaha illallah itu menjinakkan bagi orang muslim tatkala matinya dan di dalam kuburnya dan pada ketika keluar daripada kuburnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan memeliharanya. Dan kata As-Samarqandi, apabila berkata seorang hamba la ilaha illallah dan hatinya pada dunia, di surat Allah baginya 10 kebajikan. Jadi dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi hati itu masih ada berahi pada dunia, Allah akan tulis 10 kebajikan, ya, sebab setiap amal umat Nabi Muhammad ni, setiap amal kebaikannya akan digandakan 10 kali, ya. Maka di surat Allah baginya 10 kebajikan. Macam kita berselawat sekali ke atas Nabi, ya, maka Nabi pun berselawat dengan 10 kali selawat. Dan jika ada hatinya pada akhirat, yang dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, hatinya bertawajuh mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dalam kehidupan akhirat, maka baginya 700 kebajikan. Nampak, dilipat gandakan 700. Dan jika ada hatinya serta Allah Ta'ala, yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dunia pun dia tak nak, akhirat pun dia tak berahi, yang dia nak hanya wajah Allah, ilahi anta maqsudi, ya. Maka baginya penuh barang yang antara masyriq dan maghrib, mana Allah Ta'ala akan penuhkan ganjaran pahala untuknya sepenuh-penuh timur dan barat. Dan diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda bagi Sayyidina Zaid Al-Ansari, maka jika payah bagi kamu suatu daripada pekerjaan dunia, maka banyakkan olehmu daripada berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir kalau kita ni susah sangat nak dapat kerja, pekerjaan dunia lah, ya, banyak orang nak cari kerja tak dapat kerja, tambah-tambah dalam musim PKP banyak kerja, ya, tak dapat nak berjalan dengan lancar, ya, ada yang kena buang kerja, ya. Perbanyakkan wirid kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang apa artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha ta'irun tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu sawabuhu. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkata la ilaha illallah daripada ketiadaan mencengangkan, yakni tanpa perasaan ujub, ya, tanpa ada rasa ujub, yakni daripada barang yang dilihatnya atau barang yang didengarnya, maka daripada ucapan kalimah la ilaha illallah tersebut terbanglah dengan dia, yakni dengan yang dikatanya itu, satu burung yang di bawah arash mengucap tasbih ia serta segala malaikat yang mengucap tasbih mereka itu sehingga hari kiamat. Allahu Akbar, ya. Kita ucap sekali je, terbit keluar burung tu, dia akan tolong mengucapkan untuk kita tasbih, ya, sehingga ke hari kiamat, ya. Dan disuratkan baginya akan pahalanya, yakni bagi yang berkatanya, yakni pahala yang diucapkan oleh burung tersebut, ya, di bawah arash tu dengan tasbihnya, ya, pahala yang diucap oleh burung tu Allah Ta'ala akan catatkan kepada orang yang mengucapkannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kanat misla zabadil bahr. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, bukan 100 kali, tadi 100 kali, ini sekali je, diampunkan baginya akan segala dosanya, dan jika ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Allahu Akbar. Ya. Ini perlu kita ambil pengajaran ni. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfa hasanatin wa rafa'a lahu alfa darajatin wa hatta anhu alfa sayyi'ah. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalu orang mukmin atas kubur, jadi kalau kita melalui satu tanah perkuburan, kawasan perkuburan, maka berkata ia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dengan ucapan kalimah tersebut nescaya diterangkan Allah Subhanahu wa taala akan demikian segala kubur sekaliannya. Ini segala kubur-kubur yang ada di kawasan tu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan terangkan, dan diampunkan bagi orang yang berkatanya, dan disuratkan baginya 1000 kebajikan. Allahu Akbar. Alfa hasanah. Dan diangkatkan baginya 1000 yakni 1,000,000 darjat, dan digugurkan daripadanya 1000,000 yakni 1,000,000 kejahatan, yakni daripada dosa yang kecil. Dan datang pada khabar bahawasanya hamba Allah datang ia pada majlis zikir dengan dosanya seperti bukit, maka bangkit ia daripada majlis itu dan tiada ada atasnya sesuatu daripadanya. Maka kerana demikian itulah menamai akan majlis zikir itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kebun daripada kebun syurga. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ya, kita berhenti setakat dulu, ya, tentang kelebihan kalimah la ilaha illallah ni. Banyak kalau nak dibaca kan, ya, dalam hadis-hadis banyak yang menerangkan tentang fadilat kelebihan kalimah la ilaha illallah ni. Maka seyogianya kita memperbanyakkan mengucapkan kalimah tu, bukan saja sekadar sebut saja, ya, tapi di samping itu kita memahami, ya, apakah pengertian makna yang terkandung, ya, tuntutan-tuntutan yang perlu kita fahami daripada kalimah ini, iaitu keimanan, yakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang wujud, ya, wajibul wujud, yang wajib disembah, ya, dan tidak ada Tuhan yang wujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala tuhan-tuhan yang selain daripada Allah semuanya adalah mumtani'ul wujud, ya. Dan kita ni sebagai makhluk yang Allah Taala bagi ada wujud ni, wujud apa? Kita ni mumkinul wujud. Ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Ini kalau kita ada, tak apa, tak ada pun tak apa. Ini dunia ni tetap jalan juga. Bukan kata tak ada, kita dunia berhenti sekejap. Ada ke? Tak ada, kan tak? Jadi kita ni adalah kategori mumkinul wujud. Ada ke, tak ada ke, dia tidak memberi sebarang kesan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat wajibul wujud, ya. Jadi sebab tu bila kita ucap la ilaha illallah, ilah bermakna al-ilah, makna ilah makna makluh, ya, zat yang disembah. Tidak ada zat Tuhan yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada bulan hadapan, ya, menyambung bab yang menerangkan fadilat kalimah la ilaha illallah ni, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik itu daripada kelemahan nafsu diri saya sendiri. Kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita manfaat, kebaikan, apa yang baik kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, rakan-rakan kita dan saudara mara kita, insya-Allah. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.